Aziz, bantu oleh Muhammad Khalil Izam bin Abu Bakar, dengan senarai main Muhammad Usaif bin Muhammad Jasri, Muhammad Lukman Hakim bin Abdullah, dua main senior dalam pasukan ini, Muhammad Hanif bin Norman, Muhammad Hafizuddin bin Baki, Ahmad Syukri bin Muhammad Yunus, Rosuhaidi bin Ramli, Muhammad Nazrin bin Puat, Muhammad Nizat bin Muhammad Nur, Muhammad Ikhwan bin Omar, Muhammad Fairuz bin Abdul Rahman, Haziq Syahir bin Khairuddin, Said Musa Syahmi Sagaf bin Said Muhammad, Muhammad Sakif bin Kafiruddin, Muhammad Nizam bin Mahadi dan juga Akmal bin Abdul Manaf. Dipancarkan di dua siaran Facebook, di page Rabi Online dan juga di page Maksak Malaysia. Dapat kita saksikan perlawanan secara langsung sepanjang malam ini. Dua perlawanan terakhir sepak mula daripada Maksak Johor melawat Muhammad Asri bin Azhar sebelah kiri. Arak sudah dilakukan di tepi sana. Main di bawah sinaran lampu limpah semalam. Sudah pun kita beberapa perlawanan dijadualkan semalam dan kini kita main dua perlawanan ini di sesi malam dengan pengadil perlawanan pada perlawanan ini ialah saudara Zulfarhan, dibantu oleh saudara Azri dan juga Ikhwan Amirul di sebelah sini. Bagai peristiwa yang berlaku sebenarnya di sepanjang kejohanan ini membawa pada 4 pasukan, macam-macam telah berlaku dilakukan sepanjang 2 hari dengan pengumpulan fan-fans dari Sabah dan Sarawak. Terima kasih kita ucapkan kepada tuan-tuan yang jauh melihat, khususnya fan-fan daripada Sarawak yang melihat kebangkitan pasukan underdog daripada Maksak Sarawak. Hampir-hampir mengejutkan Angkatan Tentera Malaysia di peringkat separuh akhir, telah pun mengejutkan Maksak Johor di peringkat suku akhir. Mengikuti dengan begitu rapat perkembangan Maksak Sarawak dalam perlawanan ini, baik tembus di bahagian tengah daripada Maksak Johor. Serangan pertama, Safwan juga berada di situ, beberapa lagi Zaini juga berada di situ untuk Maksak Johor. Safwan terjerit kepada rakan-rakan forwardnya untuk meneruskan menggunakan pick up, dikeluarkan kepada belakang. Safwan sebelah kiri, Rozan di sebelah ni, ekstra sebelah kanan, larian deras dari main memakai headgear di sebelah kiri. Kembali membuat setup play untuk Rozain, kembali mahukan bola di bahagian tengah. Pendek saja diberikan kepada Cikgu Ashraf di bahagian dalam, dan whistle panjang menandakan try yang pertama. Saya kira dia main jersey nombor 17, Cikgu Muhammad Ashraf bin Norman. Sementara kita menantikan div kehormat sebelum kita bermula perlawanan kemuncak sebentar nanti. Itu banyak yang dipertaruhkan oleh pasukan-pasukan yang terlibat dalam malam ini. Lihat seluruh pasukan urus setia Padang dan juga dilihat standby di sekeliling Padang. Serong sedikit ke sebelah kiri. Kita slowkan sedikit tempo mood sebenarnya Abang Jeb, bawakan kepada anda untuk kita perlahan-lahan menaikkan tempo ulasan untuk perlawanan akhir sebentar nanti. Kategori plate ini bolehlah dikategorikan sebagai perlawanan perebutan tempat 5-8 lower ranks. Pasukan-pasukan yang telah tewas di peringkat suku akhir awal pagi tadi, mereka kemudiannya masuk ke peringkat separuh akhir loser pool. 8 pasukan terkuat, dan kemudiannya akan berakhir dengan bertemu peringkat pertemuan 5-8. Dan untuk perlawanan final sebentar nanti untuk mencari juara, itulah yang ditunggu. Angkatan Tentera Malaysia menentang Maksak Selangor untuk menunggu satu pasukan yang bakal dinobatkan sebagai juara
Kejohanan Maksak Games 2022 kategori rugby. Cubaan 1, 2, 3. Ramai juga yang bersama kita pada malam ini. Boleh tuliskan borak-borak di ruangan chat. Selamat datang Henry Hauch, begitu juga Amirul Karim. ATM di hati katanya. Mungkin telah tersebar di Facebook page daripada pasukan Angkatan Tentera Malaysia dan juga Maksat Selangor di mana-mana untuk menghibahkan berita tentang kedua pasukan ini akan berentap di mereka akhir, dan juga minat-minat daripada Maksat Kedah dan juga Maksat Johor yang bersemangat menyokong daripada awal hari yang kedua ini. Hari terakhir, hari mencari juara kalau kita boleh sebutkan. Mana yang sedang relax di rumah di malam minggu, mungkin telah kepenatan dari balik beraya di sesi minggu ini. Dah terus sharekan ruangan link kami untuk dapat kita beramai-ramai saksikan pertembungan pasukan-pasukan yang terakhir, pasukan-pasukan yang masih belum tewas, pasukan gergasi dalam sukan maksak, Majlis Kebajikan dan sukan-sukan anggota kerajaan Malaysia melibatkan seluruh pejabat awam seluruh negara yang bermain rugby untuk negeri mereka. Proses pemilihan sudah pun berlaku sebenarnya seawal bulan 1 ataupun Februari, setelah pasukan Kedah ataupun Maksak Kedah mengisytiharkan sahaja tarikh yang telah ditetapkan untuk maksak sukan pada tahun ini. Terus saja pergerakan dilihat di semua pasukan-pasukan rugby di masak-masak seluruh negeri. Dapat kita lihatkan pergerakan mereka di page-page rugby negeri masing-masing. Di Kedah, di Kelantan, Angkatan Tentera Malaysia, PDRM, begitu juga dengan Sarawak dan juga Sabah. Cubaan pengurus-pengurus pasukan yang dilantik untuk mengumpul seberapa ramai main-main rugby berkualiti tinggi di negeri, untuk mewakili pasukan negeri, untuk dibawa beramai-ramai berkampung di Stadium Sultan Abdul Halim suka menanti Alostar Kedah ini. Siapa sangka segala persiapan yang begitu lama dan begitu rapi, termasuk persiapan semasa bulan Ramadan dan juga minggu pertama Aidilfitri, membawa kita kepada pertembungan pada malam ini. Akan ditentukan pada malam ini, akan mencari juara pada malam ini. Masih lagi sangkut satu try untuk Maksat Johor dalam perlawanan ini. Kedah dilihat cuba naik ke dalam kawasan lawan, masih belum berjaya. Milih untuk cool sebenarnya, penuh dengan strategi sebenarnya perlawanan ini, walaupun kita nampak seperti robust ataupun sedikit perlahan, sebenarnya tidak. Mereka menduga-duga di sebelah kiri, menduga-duga di sebelah kanan, mencari ruang-ruang dan lubang-lubang untuk dilepasi. Komitmen pemain dalam melakukan pertahanan yang begitu tinggi sekali, terjelas kelihatan dalam perlawanan. Level rugby yang dipertontonkan oleh Maksak pada tahun ini, bolehlah Abang Jeb katakan sangat tinggi sebenarnya. Terlalu banyak atau terlalu ramai pemain-pemain berkualiti yang terlibat di dalam kejohanan pada tahun ini. Ramai pemain-pemain Malaysia dan bekas pemain kebangsaan yang terlibat.
Kedah terpaksa buat gerabel di ujung sana setelah option serangan kiri dan kanan tidak berjaya menebusi pertahanan Johor. Yang dilihat kukuh Johor mengejutkan Kedah. Mereka sebenarnya berdua ini berada dalam kumpulan yang sama. Seawalnya Johor menjadi juara kumpulan A dengan mengejutkan Kedah dengan mata 10-7 dalam perlawanan peringkat kumpulan. Tapi dikejutkan pula oleh Sarawak, maksa mereka bermain dalam kategori plate. Begitu juga dengan Kedah, tewas dan pasukan Selangor di kategori quarter final cup plate untuk membawa mereka mengarah ke separuh akhir dan akhirnya berjumpa kembali. Coverage yang baik lakukan oleh Fairuz Abdul Rahman. Sungguh-sungguh salah tokoh rugby yang begitu disegani di kalangan pemain-pemain maksak Kedah. Berumur 37 tahun ini. Fairuz Abdul Rahman masih lagi berlari macam orang bujang umur 23 tahun. Lapas terus dirampas dan cubaan untuk menolak keluar berjaya oleh pemain Kedah. Victor cuba lakukannya, tidak dibenarkan. Line up Kedah terus saja kepada Cikgu Badut. Tak dibenarkan, tak straight pula. Terus kedekapan dengan siren telah dibunyikan untuk menamatkan separuh masa pertama. Lawanan kategori plate merebut kejuaraan plate di antara kedua pasukan ini dengan Johor mendalui dengan 5-0. Kita kembali sebentar nanti tuan-tuan, puan-puan di mana jua anda berada, anda yang terlibat, rakan-rakan kenalan pemain-pemain yang sedang beraksi ketika ini. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali untuk lebih aksi di separuh masa yang kedua nanti. Masih lagi cuba membesar suara. Hentikan seketika perlawanan separuh akhir atau perlawanan akhir kategori plate ini untuk menghormati waktu azan isyak. Peluang untuk pasukan borak-borak. Sementara itu untuk menjawab soalan beberapa soalan Abang Jeb, next tour RO pergi mana? RO akan berada, insyaAllah akan berada di Royal Pearly Sevens minggu hadapan dan juga Johor untuk membawakan perlawanan akhir Liga Johor dan juga Royal Pearly Sevens yang akan berlangsung di mana minggu depan di Arau sepanjang Sabtu dan Ahad.
Kemudian next week lepas tu akan ke UPM untuk membawakan KL Saracens, melibatkan pelajar-pelajar sekolah. Ada 60 pasukan yang terlibat, kita dengar, untuk 4 dan 5 hari bulan Jun itu, sebelum kita ke Taiping untuk Edwardian Stands dan juga Pekan Pahang untuk membawakan apa di Pekan Fun Rugby. Ada veteran dan juga open di Pekan dan juga di Taiping. Macam-macam yang telah disediakan sebenarnya untuk anda. Ready saja, pilih saja yang mana satu anda akan berada, ataupun jika anda tidak terlibat dengan mana kejohanan, bolehlah bersama kita siaran online. Kalau ada yang rajin nak post video di mana-mana, mungkin radio tab ke, radio Instagram ke, korang tengah training ke kat TikTok ke, bolehlah terus tag kami di Rugby Online. Hadirin yang sekalian, mengumumkan ketibaan Yang Berhormat Datuk Ishak bin Murad, Gawai Kewangan Negeri Kedah, merangkap Naib Yang Dipertua Maksat Kedah bersama-sama yang berusaha. Mula aksi di separuh masa yang kedua di antara Maksat Kedah dan juga Maksat Johor. Dengan Dif-Dif Kehormat sudah pun mulai datang untuk menyaksikan dua perlawanan terakhir yang disajikan untuk malam ini. Line out cantik terus saja ke belakang, tangkap dengan baik oleh pemain Kedah. Clean ruck cuba lakukan, tidak dimakan oleh pengadil. Ruck sudah pun berlaku, harus keluar dengan segera. Quick tap saja daripada pemain jersey 9 daripada Kedah, Muhammad Nizam bin Mahazi. Main muda yang begitu diharapkan oleh skot pasukan Kedah untuk mereka atau merancang sesuatu. Baik larian di sebelah kiri, melihat kiri dan kanan untuk jadi support. Harus turun ke bawah, lututnya sudah pun di bawah, harus dilepaskan. Rilis kata pengadil, tidak dibenarkan, sudah pun jatuh ke bawah. Larian masuk ke dalam daripada Haziq Syahir bin Kafiruddin. Clear sudah signal ini diberikan oleh pengadil. Lagi gerakan daripada Muhammad Nizam. Kali ini ke sebelah kanan. Ekstra 2-3 orang pemain. Hanya short pass diperlukan, masuk kembali ke dalam. Sedikit tinggi saya kira tackle yang diberikan. Kembali kepada nak oleh pengadil. No quick play. Terus saja manggil pemain yang terlibat. Agak tinggi, agak membahaya. Terus saja yellow card layangkan pada pemain Johor. Penalti kembali kepada Kedah. Hanya dipisahkan dengan 5 poin saja perlawanan ini. Masih lagi on sebenarnya. Masih lagi terbuka untuk bermain. Dengan kali ini ekstra seorang pemain Kedah memberikan advantage kepada mereka untuk membuka perlawanan sama ada di tengah ataupun di hujung. Lepas pada tengah, miss pass yang begitu cantik, tidak dapat dibaca pula oleh barisan pemain Kedah. Sudah pun bijak Farus Abdul Rahman menarik begitu ramai pemain ke arah beliau. Sayang sekali forward pass sebenarnya untuk kembali scrum kepada Maksat Johor.
Scrum down untuk Johor. Sudah bermasuk ke dalam kawasan Maksak Kedah. Masih kekurangan seorang pemain dengan Asri bin Azhar. Masih lagi di luar. Safwan melebarkan bola. Beri kepada Razmi Rozan di bahagian tengah. One on one, 1 lawan 2 di situ berserangan. Harus cepat mencari support. Quick play ke sebelah kanan. Kembali kepada Safwan yang begitu rajin sekali memulakan kiri dan kanan. Fairuz Abdul Rahman, terkeluar pula bola daripada genggaman beliau untuk kembali skram kepada Johor. Kembali masuk ke dalam untuk bermain ialah Muhammad Asri bin Azhar. Serangan Johor di sebelah kanan. Lepas di sebelah kiri dan sebelah kanan. Terus saja memberi kesan dengan kemasukan setelah 2 minit dilihatkan. Kesalahan Jelukat. Johor mara ke sebelah kanan pintu pasukan Maksak Kedah. Sebelah kiri kali ini mengumpul pasukan untuk melakukan pick and go. Katanya Safwan memanggil-manggil pengadil. Tidak dibenarkan oleh pengadil. Apakah call yang daripada Farhan sebelah kiri ataupun sebelah kanan? Tidak terlihat. Sebenarnya time stop merujuk kepada assistant referee di ujung sana untuk mungkin terkesan kesalahan awal sebelum call beliau. Bijak Farhan mengawal perlawanan berintensiti tinggi seperti ini. Merujuk kepada assistant referee-nya apakah yang berlaku. Saksikan keputusan yang akan beliau buat sebentar nanti berpihak kepada Maksak Kedah ataupun Maksak Johor. Nervous kedua pasukan, lebih-lebih lagi Kedah yang berada di dalam kawasan mereka sendiri buat ketika ini. Terus saja memanggil seorang pemain, menunjukkan kesalahan telah dilakukan oleh seorang pemain Maksak Kedah. Terus saja melangkat kuning kepada seorang pemain Kedah. Saya kira berjersey nombor 12, iaitu Aziz Syahir bin Kafiruddin, untuk advantage kepada Johor. Terus mencari line out menggunakan advantage yang ada untuk mengheret Kedah pada lebih masalah untuk bertahan di hujung-hujung separuh masa yang kedua ini. Hampir masa tinggal lebih kurang 3 minit saja lagi untuk dihabiskan. Line up untuk Johor. Baik lontaran ke dalam, bijak mengutip bola, tidak straight pula daripada cara jumper itu naik. Sudah dapat dikesan. Farhan terus saja memberikan scrum down untuk Kedah. Lega sedikit pasukan Kedah dengan seorang pemain di luar. Rugi seketika untuk pasukan Johor dengan gerakan itu. Benarkan free kick terus kepada Kedah. Pantas diambil ke sebelah kiri oleh Muhammad Nizam Abi Mahazi. Counter untuk pasukan Johor. Terus saja di pick up dan dicuri di bahagian blindside oleh Razmi Berozan, mengejutkan barisan pertahanan. Tidak benarkan lagi sebenarnya, belum lagi try di bahagian hujung. Quick throw daripada Kedah, mau keluar daripada kawasan ini. Dirampas pula oleh pemain Johor. Bagaimana? Apakah call di ujung sana? Dan akhirnya try untuk Maksak Johor mengambil kesempatan Kedah kekurangan seorang pemain untuk tambahan lagi 5 mata untuk Maksak Johor.
Confirmation try daripada Johor dari pemain jersey nombor 8 mereka, Ahmad Izwan bin Abu Bakar. Tiada tambahan dua mata, komersi gagal daripada Muhammad Asri bin Azhar. Selesa sedikit kontijen masak Johor waktu ketika ini. Mendahului 2 try dengan hanya 1 minit saja baki yang tinggal untuk masa permainan. Segala penat lelah permainan mati-matian dari penjawat awam negeri Johor ini menyertai kejohanan kali ini dengan begitu semangat sekali, meletakkan target sekurang-kurangnya ke separuh akhir kategori Cup. Habis Pekan Daya telah tewas dikejutkan oleh Sarawak di peringkat suku akhir setelah mendalui sebenarnya dengan 2 try. Tewas 14-12 saya kira perlawanan itu. Last play untuk kedua pasukan ini. Last play juga untuk Kedah kembali. Terus saja keluar. Ada baki 10 saat lagi untuk one more throw in untuk pasukan Kedah. Dan siren bila-bila saja akan dibunyikan. Dan berbunyi akhirnya siren. Tertunduk beberapa pemain Kedah, memikirkan sudah mungkin tidak boleh peluang lagi untuk mengejar. Pihak permainan harus diteruskan terus kembali ke malam dan dapat tangan Cikgu Ashraf memulakan offload ke bahagian kanan untuk pasukan masak Johor menamatkan perlawanan ini, tidak dimenangkan penalti kepada Kedah. Satu lagi play dibawa naik sebelah kiri oleh Akmal. Cari rakan-rakan sebelah kiri untuk Fairuz Rahman, miss pass yang bijak. Larian one on one di ujung sana, masuk lagi ke dalam. Tidak benarkan sedikit high tackle dan main sedikit berkisiran berlaku di ujung sana. Farhan tidak mau lagi mendengar apa balasan, terus saja memberikan kad saya rasa di ujung sana. Satu yellow card dan terus dikenakan red card. Red yellow card yang kedua kepada Muhammad Asri bin Azhar untuk layangan kad merah yang pertama saya kira dalam kejohanan ini. Tidak bernasib baik Muhammad Asri bin Azhar telah pun dipersalahkan 2 minit di separuh masa yang pertama tadi. Geleng kepala beliau, mungkin sedar atas kesalahan berganda, minta maaf kepada rakan-rakan di Johor dan juga di pasukan Kedah. Sedar akan kesalahan beliau, tapi apakan daya, itulah yang berlaku. Kedah tidak mau mengalah. Kembali ke sebelah kiri. Dah. Mencari rakan. Lagi ekstra sebelah kiri untuk Kedah ke kiri dan ke kanan. Akmal kembali mencerakan di sebelah kiri. Flick ke kanan. Bijak sekali offload yang diberikan. Masih lagi dapat mengawal bola. Cantik sekali kawalan bola dari pemain pasukan Kedah itu. Akmal ke sebelah kiri, melebarkan di ujung sana. Cari Fairuz Rahman, membuat side step masuk ke dalam. Terus saja bertengah. Masih lagi dengan tempo mainan yang sungguh laju di antara kedua pasukan ini. Walaupun di hujung-hujung mainan, walaupun di hujung-hujung tournament, advantage diberikan kepada Kedah. Mahu sekurang-kurangnya meletakkan mata. Walaupun sudah dilalui dengan 2 try, tapi apa salahnya. Sebelah kiri masih lagi tarik kesilapan. Handling yang baik dari pemain Kedah. Tak benarkan penalti kembali kepada pasukan Kedah.
quick tap dari Kedah. Not on the mark pula, sayang sekali. Betul-betul di belakang ref. Tidak ada apa yang perlu dipersalahkan sebenarnya. Beliau mengambil kick itu di belakang pengadil. Betul tindakan Muhammad Farhan, cuma mungkin sedikit menutup tempo, tapi rules tetap rules. Kecoh penonton-penonton di ujung sana. Mahukan flow itu bergerak, tapi apakan daya. Yellow card satu lagi kepada Rozaini Berozan untuk Johor. 10 lawan 8 buat ketika ini. Kedah masih lagi berselera mau melakukan serangan, manakala Johor dipaksa bertahan. Cantik side step ke kiri dan kanan. Hanya satu offload saja diperlukan, tidak lagi mau lepaskan bola. Kerana pengadil, penalti untuk Johor akhirnya. Berjaya mereka bertahan dengan hanya 8 pemain. Kedah gagal menembusi benteng pertahanan Johor. Saya kira hanya satu move untuk mengeluarkan bola daripada kawasan permainan, bola di tangan Razmi Berozain. Dan menendang bola keluar. Tidak tap pula, terus pula tendangan terus. Satu kesilapan dilakukan oleh Razmi Berozain. Harus tap bola itu terlebih dahulu. Untuk satu lagi line out untuk Kedah. Mungkin kepenatan, terlupa disiplin untuk menamatkan perlawanan. Harus tap bola itu terlebih dahulu untuk membuatkan play, tapi ditendang terus. Untuk one more play kepada Kedah. Ataupun kembali line out kepada Johor sebenarnya. Betul, buat penalti. Dan akhirnya tidak lagi, tendang keluar untuk menamatkan perlawanan kategori plate. Whistle panjang dari Farhan mengesahkan kemenangan Maksak Johor. Johanan ada satu lagi drama sebenarnya. Mungkin sebelum menendang keluar, satu foul play telah berlaku dan merujuk kepada assistant referee alas kesalahan penalti. Apakah yang mahu dilakukan oleh Kedah? Mengaku kalah saja ataupun terus bermain? Ya, itulah yang berlaku sebenarnya. Penalti kepada Kedah. Mahukan try itu juga. Apa salahnya untuk tunggu satu lagi try? Mungkin maksak lagi setahun 2 tahun lagi. Alang-alang mandi biar basah. Alang-alang bermain biar dapat satu lagi try. Dan satu pas di ujung sana. Bagaimana? Apakah claim lagi di ujung sana? Terus saja Farhan menuju ke assistant referee-nya untuk merujuk. Try dianugerahkan kepada pasukan Kedah untuk sekurang-kurangnya mereka meletakkan mata. 5 mata untuk Kedah, menunggu conversion untuk tambahan 2 mata. Sudah pun berpeluk-pelukkan pasukan kedua-kedua pemain ataupun kedua-dua pasukan meraihkan kejayaan kedua-dua pasukan. Menang kalah itu sudah biasa. Apa yang penting, rugby menunjukkan perlawanannya sungguh hebat di antara kedua pasukan ini untuk tontonan penonton-penonton yang begitu ramai sekali di stadium Sultan Abdul Halim pada malam ini. Dan satu conversion terakhir daripada Fairuz Abdul Rahman menunjukkan kehebatan beliau dengan tambahan 2 lagi mata untuk keputusan akhir kategori plate. Maksak Johor 10, Maksak Kedah 7. Baiklah hadirin sekalian, demikianlah tadi tamatlah sudah perlawanan di antara Johor dan juga Kedah. Dan kita akan teruskan sebentar lagi dengan final yang mana akan